Encik Hakim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, Vanakkam and Ni Hao Ma. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya Muhammad Fadli bin Sabri daripada Malaysian Financial Planning Council dan saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini berkaitan dengan topik yang saya rasa sangat dekat di hati tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan pengurusan aliran tunai ataupun kita kata cash flow statement. Jadi secara umumnya terdapat dua objektif. Yang pertama saya akan berkongsi dengan tuan-tuan perempuan berkaitan dengan jenis-jenis rekod kewangan. Kita kena tahu dulu rekod kewangan sebab ini penting sebab dia akan membantu kita untuk kita merencanakan dari segi kita punya corak pengurusan kewangan. Yang kedua kita akan berkongsi berkaitan dengan pengurusan aliran tunai dan kita akan lihat bagaimana dari segi aset liability ataupun aset ataupun hutang. Okey, sebagai mukadimahnya saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam era IR 4.0. Malahan setengah tu kata kita dah ada dalam era 5.0 yang kita katakan digitization of everything. Ini telah mengubah cara gaya kita berbelanja, cara gaya kita mendapatkan pendapatan. Tambahan pula sekarang ni kita berada dalam situasi yang kita katakan pandemik COVID-19 yang telah mengubah cara kita berbelanja. Okey. Dan kalau kita perhatikan, ini merupakan top 20 e-commerce website in Malaysia dan saya pasti tuan-tuan dan puan-puan dalam kita punya sesi hari ini sudah pasti terbiasa dengan marketplace name ni kan. Lazada, just name it, Lazada, Shopee, Mudah. Malahan dalam tempoh COVID-19 ni dia menyaksikan bahawa terdapat peningkatan yang sangat ketara terutamanya dari segi pembelian dalam talian. Okey. Ini terbukti kalau kita tengok berdasarkan maklumat daripada Shopee. Kalau kita tengok daripada keratan akhbar menunjukkan bahawa belanja RM 1 juta dalam 10 minit pada 11/11/2020 pada tahun lepas. Cuba kita bayangkan pada masa itu kita kata kita berada dalam situasi pandemik COVID-19, kita mengalami kesukaran pendapatan dan sebagainya, kehilangan pekerjaan pendapatan, tapi dalam masa yang sama dari segi shopping behavior ni kita tengok sesuatu yang luar biasa ya. Okey, saya nak mulakan dulu juga perbincangan kita berkaitan dengan saya nak menyorot kembali apa yang berlaku. Ini kajian dilakukan oleh LC Nielsen pada tahun 2017. 2017 bermaknanya sekarang ni 2021 dan 4 tahun dulu. What are Malaysian consumer top 10 concern ataupun apa 10 perkara yang menjadi kebimbangan kerisauan dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang pertamanya dari segi ekonomi, ini 4 tahun yang lepas, okey. Dan kalau kita perhatikan dari segi pertumbuhan ekonomi ataupun inflasi sekarang ni about 2.42%. Bila kita kata pandemik, COVID-19, kehilangan pekerjaan, tiada pendapatan dari segi job security, keselamatan bekerja, keselamatan kerja. Ini kita dapat lihat dari segi kadar unemployment ataupun kadar pengangguran. Tinggi itu sekitar 4.9% dan yang ketiga menjadi kebimbangan adalah berkaitan dari segi pengurusan hutang isi rumah. Malahan kalau kita tengok data yang dilaporkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia, AKPK menyaksikan bahawa terdapat peningkatan ramai dalam kalangan rakyat Malaysia terutamanya mereka yang berumur 40 tahun dan ke bawah. Saya pasti dalam sesi kita pada hari ini ramai dalam kalangan kita yang kita berada dalam umur belia ataupun yang kita kata 40 tahun ke bawah. Ini suatu topik yang sangat penting yang kita perlu beri perhatian untuk kita mengurus kewangan kita agar mengelak diri kita daripada terbeban pada masa depan ataupun diisytiharkan muflis. Okey, ini kita tengok senario pra-COVID-19, tuan-tuan dan puan-puan. Berikut merupakan dapatan kajian yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2018. Apa yang saya nak highlightkan, mungkin tuan-tuan boleh just go through, saya nak highlightkan yang bawah sekali itu dana kecemasan. Kalau kita tengok, data menyatakan bahawa 52% menyatakan sukar menyediakan sejumlah wang sebanyak RM1,000 sekiranya berlaku kecemasan. Jadi kita boleh cek diri kita sekiranya apa-apa yang berlaku kecemasan tambah macam dalam keadaan sekarang ni yang unpredictable, kita pun tidak boleh jangkakan bila COVID-19 ini akan berakhir. Mampu tak kita kalau tiba-tiba kita diberhentikan kerja ataupun kalau kita kehilangan pendapatan, mampu tak kita nak menyediakan dana kecemasan itu tadi. Sebab topik ini sangat relate dengan pengurusan aliran tunai. Ini lagi tuan-tuan dan puan-puan, 10% saja menyatakan bahawa bertahan lebih daripada 6 bulan, 24%, kemudian 17% sahaja rakyat Malaysia yang mempunyai insurans hayat dan juga perlindungan takaful. Ini nak menunjukkan bahawa 4 tahun dahulu sebenarnya kebanyakan rakyat Malaysia kita berada dalam yang kita kata kerentanan kewangan ataupun financial vulnerability. Jadi satu usaha yang kita bersepadu
kita perlu ambil untuk kita menangani masalah-masalah pengurusan kewangan. Okey, ini yang berlaku ya tuan-tuan, kajian dilakukan oleh DOSEM, Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun lepas. Kita kalau tengok ramai yang sangat terkesan dari segi pengurusan kewangan. Kalaulah mereka mempunyai dari segi perancangan, mempunyai dana kecemasan, saya rasa dari segi beban hutang tu mungkin agak sedikitlah berbanding mereka-mereka yang tidak persediaan. Malahan kalau kita merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia untuk tempoh Januari hingga Oktober 2020, terdapat sejumlah 266 kes bunuh diri sepanjang tempoh PKP. Ya, tuan-tuan perempuan boleh bayangkan tempoh PKP, kesemestian ekonomi, kehilangan pekerjaan pendapatan, ramai yang bunuh diri, dan bila kita perhalusi data tu, so kita dapat saksikan bahawa 25% 1/4 disebabkan oleh masalah beban hutang. Beban hutang. Jadi bila masalah beban hutang ni menyebabkan kepada masalah keluarga dan sebagainya. Okey. Dan ni saya nak share berkaitan dengan ini semua. Kita pun saya ingat dah tahulah, dah sedia maklum bahawa kitaran life atau kita kata financial life cycle, kitaran kewangan hidup, semua each of us ni akan melalui kitaran yang sama. Cuma apa yang saya nak berkongsi dengan rakan-rakan kita, terutamanya mereka yang belia, kita katakan di sini, tempoh di antara less than 40 ataupun 35 tahun ke bawah tu merupakan fasa-fasa yang sangat kritikal. Kenapa saya katakan kritikal? Di sini memperlihatkan bahawa kita mempunyai komitmen kewangan yang banyak. Masa inilah yang baru graduate, masa ni baru dapat pekerjaan, mula memikirkan untuk mendirikan rumah tangga, dapat family, akan beli rumah, beli kenderaan dan sebagainya. Jadi kalau tak well managed, kalau dari segi pengurusan aliran tunai kita tidak bagus, kita takut nanti dia akan memberi kesan ke atas itu peningkatan mereka yang diisytiharkan muflis pada awal usia. Okey, next. Bila kita kata COVID-19 ataupun sebelum ni, perkara yang kita risaukan adalah dari segi peningkatan kos sara hidup. Saya ingat tuan-tuan perempuan sedia maklum, dulu mungkin RM1 kita dapat 4 biji kuih ataupun 4 ketul kuih. Tapi sekarang ni RM1 mungkin tinggal 2 saja peningkatan kos sara. Dan malahan kalau kita merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang terkini, pendapatan kemiskinan adalah 2280 tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita tak cerita lagi tentang B40 lah, M40, T20 dan sebagainya. Tapi peningkatan kos sara hidup memberi kesan. Jadi kita perlu membuat adjustment, pengubahsuaian ke atas cara gaya kita berbelanja, cara gaya kita mendapatkan pendapatan dan sebagainya. Okey. Kalaulah kita hidup pada zaman 1897, alangkah seronoknya tuan-tuan dan puan ya. Kalau kita tengok situ ayam 25 sen, 35 sen, satu ekor. Sekarang ni seekor dah berapa ringgit tuan-tuan dan puan, berapa belas. Kemudian kalau tengok kita di bawah pula, timun, 1 biji 2 sen tuan-tuan dan puan. Ini nak menunjukkan bahawa apa? Disebabkan oleh peningkatan kos sara hidup, inflasi dia memberi kesan ke atas nilai sebenar mata wang. Ataupun dalam bahasa yang boleh mudah, kita kata dulu RM10 tu insya-Allah kita boleh dapat 10 biji apple. Tapi pada tahun 2021 kemungkinan RM10 kita sekadar dapat 5 ataupun 6 biji apple. Okey. Dan saya nak bagi analogi kita semualah, termasuklah diri saya, kebanyakan di antara kita mempunyai limited sources of income ataupun kita kata punya pendapatan terdekat. Kebanyakan kita mempunyai satu ataupun mungkin dua saja dari segi pendapatan. Tetapi dari segi perbelanjaannya kalau kita tengok tu macam pipe air tu kan buka, masuk satu ataupun dua je tapi yang keluar tu banyak tuan-tuan dan puan. Okey, lama-lama kita punya tabungan itu pun makin lama makin habis, makin lama kering dan sebagainya. Okey. Jadi di sinilah menuntut untuk kita menyediakan bajet. Nak cakap tentang bajet ni pun sebenarnya saya rasa tuan-tuan perempuan semua sedia maklum lah, dah terror, dah expert dah tentang bajet kan. Apa dia bajet? Adalah satu rancangan untuk mengurus kewangan dengan cara yang terbaik bagi mencapai keperluan dan juga kemahuan peribadi anda. Kita tengok macam ni. Kalaulah Malaysia, sebuah negara pun mempunyai bajet rancangan perbelanjaan yang tiap-tiap tahun yang dibentangkan belanjawan, kita sebagai individu pun juga perlu mempunyai bajet. Malahan kalau saya boleh lihat data yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2018, majoriti menyatakan bahawa ada menyediakan bajet tetapi masalahnya bila ada bajet tu tapi dia tak ikut. Itu pun problem tuan-tuan. Ada buat bajet tapi tak ikut. Okey, di sini menuntut pada kita memerlukan pengetahuan kemahiran kewangan, literasi kewangan. Kita menyatakan bahawa ke sini pengurusan kewangan yang berkesan.
Kenapa? Yang pertama adalah kita perlu untuk membangunkan matlamat kewangan. Kita mesti ada clear matlamat kewangan, financial goal. Kemudian menghasilkan bajet, dan maksud saya tadi tu, dengan adanya rekod-rekod kewangan kita tu tadi, dia akan dapat membantu kita untuk menilai kedudukan kewangan kita. Okey, mari kita tengok apa seterusnya. Yang ni saya ingat semua maklum sedia tahulah. Bila cakap bajet, mesti dia melibatkan dua saja. Dari segi anggaran dan juga dari segi perbelanjaan. Mungkin persoalan tuan-tuan macam mana nak anggarkan ya? Kalau kita tengok sini biasanya, kalau bajet ni, kita dapat follow tak itu anggaran kita. Itu yang kata tu anggaran dan juga perbelanjaan sebenar. Mana yang lebih? Anggaran ke perbelanjaan yang sebenar yang lebih? Kalau perbelanjaan yang sebenar yang lebih tu kita perlu buat adjustment. Jadi ramailah dalam sesi-sesi saya berceramah, berkonferens dan sebagainya, ramai tanya apa ya kaedah, bagaimana kaedah kita untuk membuat rancangan perbelanjaan ataupun bajet. Ada tak peraturan-peraturan dan sebagainya. Sebab itu penting tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu. Sebab inilah yang akan menentukan aliran tunai kita dan seterusnya akan membantu juga kita menentukan dari segi kedudukan aset dan juga liability kita. Jadi mari kita sama-sama tengok dari segi recommended budget percentages. Yang ni mungkinlah ramai tengah diferensi kan. Yang ni kita boleh follow yang ada kata giving 10% lah, saving 10 to 15%. Ramai pakai mencadangkan sekurang-kurangnya 10 hingga 20%. Jadi tuan-tuan boleh gunakan bajet ni. Saya ada lagi seterusnya. Yang ni merupakan panduan yang dikeluarkan oleh KWSP. Jadi kalau dalam kalangan kita di sini ada yang single tu boleh tengok. Kalau dia dah public transport user, bajet dia lebih kurang dalam 1870. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh visit website KWSP. Dan di situ dah beri panduan-panduan. Jadi boleh gunakan panduan ni dalam kita nak menentukan kita punya rancangan perbelanjaan ataupun bajet. Okey, yang ni saya pun kebetulan ada tulis juga artikel di akhbar berkaitan dengan budget rule. Jadi boleh gunakan mana satu yang sesuai dengan diri kita. Sebagai contoh, ada yang orang menggunakan 70-20-10. Ada yang menggunakan 60-20-20, ada yang menggunakan 50-30-20. Jadi dari segi pendetailan ni kita boleh tengok. Sebagai contoh, kalau saya ambil 50-30-20, apa maksudnya? 50% daripada belanjaan itu untuk keperluan, 30% untuk kendak dan 20% untuk simpanan dan juga pelaburan. Kalau kita perhatikan pada sini, tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan peraturan ini mengsyorkan, mencadangkan sekurang-kurangnya kita perlu mempunyai simpanan antara 10 hingga 20% secara umumnya. Jadi ini kita cuba. Yang paling pentingnya kita kena konsisten dan kita istiqamah. Okey. Next, ini saya sekadar buat simulasi ya. Walau bagaimanapun ia bergantung pada kesesuaian masing-masing. Kalaulah tuan-tuan perempuan mempunyai contoh pendapatan 5,000, jadi bolehlah agih mengikut yang kita cadangkan, yang kita syorkan. Yang ini adalah berdasarkan dari research saya. Jadi saya cuba come out dengan sini. Macam sebagai contoh, mungkin yang ada having problem tak mampu untuk buat simpanan 10%, 500 sebagai contoh kat situ. Okey, tak apa, boleh kurangkan minima 5%. Tu yang saya kata tu perlu dari segi konsistensi tu tadi. Okey. Alright, yang ni saya tak nak pergi discuss panjang lebar, tapi dalam kita menyediakan bajet, dia ada beberapa juga peraturan lain. Sebagai contoh kat sini dia kata PERK. PERK tu P stand for postpone, E eliminate, R reduce, K keep. Jadi kita bila tengok kita punya rancangan perbelanjaan kita dah tahu dah mana satu perbelanjaan yang kita boleh tangguhkan dulu, yang mana yang tidak perlu, yang mana kita boleh kurang-kurangkan. Terutama di dalam keadaan sekarang yang kita kata kita sangat terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19, kita kehilangan pendapatan, kita kurang pendapatan. Jadi ini sangat penting dalam kita untuk merencanakan kita dari segi kita punya rancangan perbelanjaan. Okey, seterusnya Pearl method, ini pun more or less lebih kurang sama juga. Dan saya nak pergi kepada yang kedua adalah berkaitan dengan penyata aliran tunai ataupun kata cash flow statement. Senang saja dalam bahasa yang paling mudah, duit masuk dan juga duit keluar. Banyak duit masuk ke banyak duit keluar? Kalau banyak duit masuk, okey. Kalau banyak duit keluar tu kurang okey. Jadi kalau boleh tu kita cuba kontrol. Dia juga dikenali sebagai penyata pendapatan dan juga perbelanjaan individu dan keluarga. Sebab dia bagi summary ke mana duit, daripada mana duit kita dapat, apa sumber-sumber kita dan ke mana kita belanjakan. Itu sebab kat situ kat tengok kalau jumlah tunai yang diterima banyak berbanding dengan jumlah yang keluar, maksudnya ada lebihan surplus. Dan sebaliknya tadi tu. Jadi akan jadi defisit ataupun kurang. Kita pun dalam segi belanjawan negara ada juga kan perbelanjaan defisit dan sebagainya. Okey, ini merupakan 3 langkah asas dalam kita nak merangka kita punya
penyata aliran tunai. Jadi yang pertama adalah kita rekod apa pendapatan tuan-tuan perempuan yang diterima. Okey, kalau pada gaji, mungkin ada yang doing business online dapat commission, ada yang dapat contoh sewa rumah dan sebagainya, bantuan kerajaan, mungkin ada yang dapat bantuan sara hidup, bantuan prihatin rakyat dan sebagainya. Okey, jadi listkan semua pendapatan-pendapatan. Kemudian yang kedua tu adalah segi tengok rekod aliran tunai, keluar tunai, maksudnya duit yang keluar. Kalau kita tengok di sini, secara perinciannya dia ada 4. Satu, perbelanjaan tetap, berubah, kontingensi dan juga bermusim. Tetap ni senang saja, maknanya every month perbelanjaan itu tetap. Sebagai contohnya apa? Bayar sewa rumah, bayar pinjaman kenderaan, bayar pinjaman peribadi dan sebagainya. Okey, itu tetap, amount yang tetap untuk satu jangka masa. Yang kedua adalah segi perbelanjaan berubah. Berubah maksudnya apa? Bergantung dari segi consumption, penggunaan kita. Sebagai contoh, pembelanjaan ke atas minyak, kereta, kenderaan dan sebagainya itu. Perbelanjaan keperluan makanan perumahan, rumah kita dan sebagainya itu, groceries. Okey. Cuma yang tu saya ingat tuan-tuan perempuan semua dah tahu. Cuma yang saya nak highlightkan sekarang dari kedua itu perbelanjaan kontingensi dan juga bermusim. Tapi saya lebih nak pergi kepada perbelanjaan bermusim. Yang ni yang majoriti rakyat Malaysia terlepas pandang. Kenapa saya kata macam tu? Orang kebanyakan dia jarang-jarang dia nak merancang bila bermusim ni. Contohnya apa? Tak lama lagi kita akan menghadapi Ramadan, lepas tu akan ada musim perayaan. Baru lepas ni kita sambut Chinese New Year. Okey. Kebetulan tahun lepas dan juga tahun ni dari segi sambutan tu dia maksudnya di rumah saja tak ada. Tapi kalau kita tengok previous years, saya pun ada buat kajian, perbelanjaan menjelang musim perayaan meningkat sebanyak 3 kali ganda berbanding perbelanjaan biasa tuan-tuan dan puan. Ini jadi masalah dia tadi tu. Okey. Jadi yang ni kita perlu beri perhatian dalam kita nak merencana dari segi kita punya rekod aliran tunai. Yang seterusnya kita akan menentukan jumlah aliran tunai. Tadi tu kita dah jumlahkan semua pendapatan. Kemudian kita tolak dengan dari segi jumlah perbelanjaan kita tu. Okey. Kalaulah dia ada lebihan, alhamdulillah bagus. Kalau tak ada tu perlu buat dari segi adjustment. Okey. Mari kita sama-sama tengok. Ini contoh sahaja. Tuan-tuan perempuan selepas ni mungkin boleh duduk masing-masing cuba tengok dari segi aliran tunai ataupun mana yang dah berkeluarga tu boleh bincang dengan pasangan. Okey, ni contoh-contoh sajalah ya. Pendapatan berapa, kemudian yang saya merah kat situ jumlah pendapatan minus atau tolak 10, sorry bukan minus, saya tulis 10% simpanan. Okey, kenapa kita letak dekat situ apa-apa ni? Nak menyatakan bahawa konsep dia tu adalah sebab kebanyakan kita biasanya orang akan menyimpan pada at the end of the month ataupun dia kata dia akan simpan bila ada duit lebih. Susah nak jumpa orang ada duit lebih ni. Jadi kita cadangkan bahawa dia masukkan simpanan tu siap-siap. Okay? Ada setengah orang tu letak di atas, ada orang tu letak di bawah. Tapi saya cerita adalah dia konsep dia adalah pay yourself first. Yang pentingnya kadang-kadang setengah ada orang tu dia treat dia punya simpanan tu sebagai salah satu item perbelanjaan tetap. Doesn't matter, tak apa. Cumanya kat sini kita menunjukkan bahawa simpanan tu, komponen simpanan tu perlu ada untuk memastikan kita ada kelangsungan hidup tadi tu. Sebab apa? Kalau tengok data tu dia nyatakan bahawa apa? Ramai rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan untuk kecemasan. At least yang ni boleh digunakan. Okey. Kemudian kita senaraikan dari segi perbelanjaan tetap dan juga perbelanjaan berubah. Yang tu yang saya tunjuk tu yang biru dan sebagainya tu sebagai contoh bila kita buat bajet macam ni 1450 tapi bila actual sebenarnya 1785. Jadi perlu buat dari segi adjustment ya. Okey, yang seterusnya adalah rekod kewangan adalah berkaitan dengan penyata nilai bersih ataupun kita kata kat sini adalah net worth statement. Di mana anda berada sekarang, yang ni dalam bahasa yang paling mudahnya kita senaraikan semua betul-betul aset harta yang kita ada, termasuklah harta cair lah, harta separa tunai dan sebagainya. Yang kedua, kita tentukan dari segi kita punya liability ataupun hutang. Hutang jangka masa pendek, hutang jangka masa panjang dan sebagainya. Okey, ni contoh-contoh penyata bersih ya tuan-tuan dan puan. Kalau kita perhatikan, kalau kita tengok sini contoh aset, okey, aset tunai tu apa? Ada wang tunai kita, ada simpanan biasa, simpanan semasa. Cuma bila tengok simpanan tunai tu, kalau boleh tu jangan simpan di rumah, simpan di bank sebab di rumah kalau hilang tak ada dapat apa-apa, tapi kalau kita simpan di bank, terutamanya bank-bank ataupun institusi kewangan yang berdaftar dengan PIDM, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, jadi simpanan tuan-tuan dan puan itu akan selamat. Yang ni kena bear in mind. Yang ni perlu ambil perhatian. Kita kata senanglah nak simpan bawah bantal, dekat almari lah dan sebagainya. Senang nak cari duit sekarang ni, susah nak keluar lah musim COVID. No, tak boleh. Bahaya tuan-tuan dan puan. Lagipun simpan ni kat rumah kita tak dapat apa-apa faedah dan sebagainya tu. Jadi ini kena perlu diberi perhatian. Kemudian kita senaraikan dari segi pemilikan rumah, kenderaan, tanah dan sebagainya itu lebih merujuk kepada nilai semasa.
current market value, kemudian pelaburan, dan kemudian di sebelah kanan tu kalau tengok dari segi liability ataupun kita kata setengah tu kata panggil tanggungan, setengah tu kata ada dari segi hutang dan sebagainya, senaraikan dari segi hutang jangka masa pendek, kemudian hutang jangka masa panjang. Satu juga yang saya nak menyarankan tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara yang ramai dalam kalangan rakyat Malaysia tidak buatlah dari segi senarai hutang. Ini penting ya. Dalam kita merencana kita punya persalinan tunai, penyata nilai bersih dan juga rekod kewangan, antara perkara-perkara penting yang perlu diperhatikan adalah kita kena senaraikan dari segi hutang-hutang yang kita ada tu. Kalau boleh elok kita berkongsi dengan mana-mana mereka yang dah berkeluarga tu, kongsi dengan pasangan. Okey, apa bentuk-bentuk hutang dia, berapa banyak lagi, bila habis tempoh dan sebagainya. Okey. InsyaAllah. Kenapa kita perlu tu tuan-tuan dan puan-puan? Ini senang saja. Kalaulah kita demam, kalaulah kita sakit dan sebagainya, normally kita akan ada, kita kata apa? Kita berjumpa dengan doktor. Bila kita jumpa dengan doktor, doktor akan tanya, tak sihat encik ya? Dia akan check dulu temperature lah. Dia akan check dari segi kita punya ada running nose lah dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita menyediakan rekod kewangan, kalaulah kita ada penyata aliran tunai, kalaulah kita kata penyata nilai bersih ataupun kita kata net worth statement tu, dia dapat membantu kita untuk melihat status kewangan kita. Macam mana? Okey ke tak okey? Ini penting ni, okey ke tak okey? Kalau saya tanya sekarang ni lah, okey ke tak okey? Jadi ramai mungkin yang susah nak jawab. Tak tahulah okey ke tak okey sebab tak tahu, tak pernah buat dan sebagainya. Okey. Kalau di sini bila kita dah ada, kenapa? Sebab sebagai contoh, bila kita ada rekod-rekod kewangan tu dapat membantu kita. Yang pertama kita tengok nisbah asas kecairan. Nisbah asas kecairan, apa masuk dia tu? Saya dah bagi dekat tu. Benda yang paling mudah dari segi definisinya adalah sejauh mana mudah untuk mendapatkan tunai waktu kecemasan. Pakar mencadangkan antara 3 hingga 6 bulan. Jadi kita boleh tengok, kita boleh cek sama ada kita ada tak simpanan kita tadi untuk tadi tu. Tuan-tuan boleh cek. Katakanlah tiba-tiba ya seseorang itu diberhentikan kerja disebabkan company not doing very well, tak perform company dia terpaksa berhenti kerja. Macam mana dia nak survive untuk tempoh 3-6 bulan tu? Mampu tak dia nak bayar pinjaman perumahan? Mampu tak dia untuk meneruskan kelangsungan hidup dan keluarga? Itu yang sebab dia kata tu dari segi 3 hingga 6 bulan. Katakanlah kat sini CA dia punya peratus adalah 3.4%. Maksudnya kat situ 11 kanan tu dari segi statusnya dia adalah sihat. Sebab dia ada sekurang-kurangnya minimum 3 bulan. Okey. Kemudian dia kata nisbah aset cair pada nilai bersih, tak apalah itu greater atau equal ataupun less than 50% tidak sihat. Saya nak pergi kepada yang seterusnya tu nisbah simpanan ataupun saving ratio. Salam Prof. Lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Okey, memang dekat nak habis dah insya-Allah. Okey. Kemudian kita ada saving ratio tadi 10%, kemudian nisbah hutang harta tu tadi tu yang kita kata debt service kalau tengok bawah tu adalah nisbah perkhidmatan tentang debt service ratio. Kita tuan-tuan puan kena pastikan kita punya bayaran pinjaman bulan-bulan tu less than, ada yang setengah tu gunakan 40%, 30%, 35%, tapi senang ceritanya adalah kena make sure that less than 1/3 lah senang daripada gaji kita. Alright. Sebab dah tinggal lagi 2 minit. Ini saya mungkin pada conclusion lah ya. Apa hubungan antara aliran tunai dan juga kekayaan? Ini dalam bahasa yang mudah tuan-tuan dan puan ya. Tadi kita kata ada your cash flow, duit kita masuk, duit kita keluar, kemudian kita dapatlah tadi tu lebihan tadi tu yang kita kata dari segi surplus. Bila surplus tu ataupun lebihan tu kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan kita use dollar to invest in more asset. Bila ada lebihan daripada tu kita boleh gunakan duit tu untuk beli aset. Bila dapat beli aset, itu yang dia kata value of your asset akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita ada lebihan juga, use your dollars to reduce your liability. Boleh mengurangkan dari segi hutang kita, pinjaman kita tersebut. Okay? Value your liability. Yang akhir sekali, dia akan membantu meningkatkan dari kita punya net worth atau dari segi kita kata wealth, kekayaan dan sebagainya. Jadi, kalau kita perhatikan, dia memang ada interconnection di antara rancangan perbelanjaan, dari segi aliran tunai dan juga dari segi kita kata kekayaan ataupun kita kata dari segi net worth, insyaAllah. Jadi saya ingat ni sedikit tip lah ya, nilai bersih dapat meningkatkan simpanan, kurangkan perbelanjaan, dan yang akhir sekali Encik Akif ya, saya suka Mr. Barack Obama punya kata-kata quote ni, semua saya nak highlightkan sikit. Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek. Dengan itu saya sudahi saya punya pembentangan dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.